Tuan-tuan dan puan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan ulumul hadis. Dia adalah satu istilah yang cukup popular dan sangat sering dibincangkan dalam kalangan ilmu-ilmu keislaman. Ulumul hadis terdiri daripada dua perkataan, iaitu perkataan ulum dan perkataan hadis. Ulum dia adalah perkataan jamak daripada perkataan ilm, bermakna ilmu-ilmu, beberapa ilmu. Sedangkan hadis dia adalah ucapan, perbuatan ataupun takrir, begitu juga sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita himpun perkataan ulum dengan hadis menjadi ulumul hadis, dia menjadi satu istilah bagi ilmu yang secara spesifik berbincang berkenaan dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ilmu ni akan berbincang berkenaan dengan apa saja ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrir, perakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita menilai sama ada ucapan tersebut memang berasal daripada Nabi ataukah ucapan tersebut tidak berasal daripada Nabi akan tapi dikatakan berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh yang demikian, ulumul hadis dia adalah sebuah ilmu yang secara khas berbincang berkenaan dengan bagaimana kita memastikan sesebuah ucapan ataupun perbuatan ataupun takrir ataupun sifat yang dikatakan berasal daripada Nabi betul-betul berasal daripada Nabi ataukah tidak berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini adalah satu ilmu yang sangat halus, ilmu yang sangat teliti sebab berkaitan dengan jalur periwayatan yang kita sebut sebagai sanad, dan sanad itu adalah mengandungi nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kita akan kaji satu persatu nama yang terdapat di dalam sanad tersebut untuk memastikan sama ada apa yang dikatakan sebagai hadis itu betul berasal daripada Nabi ataupun tidak berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulumul hadis secara umumnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ulumul hadis dirayah, dan juga yang kedua adalah ulumul hadis riwayah. Ulumul hadis dirayah dan riwayah. Ulumul hadis, kita mulakan dengan ulumul hadis riwayah terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan ulumul hadis riwayah? Ulumul hadis riwayah adalah sebuah cabang ilmu hadis yang berkaitan dengan periwayatan ucapan, perbuatan, takrir dan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana hadis tersebut diriwayatkan, bagaimana kalimat yang terdapat di dalam hadis tersebut diucapkan dengan tepat, disampaikan dengan tepat oleh para perawi ataupun tidak. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah sebuah cabang dalam ilmu hadis yang tugas dia memastikan sama ada riwayat tersebut sahih atau tidak sahih, perawi yang meriwayatkan hadis tersebut siqah, terpercaya ataupun tidak siqah, tidak terpercaya, sanad dia bersambung atau tidak bersambung, begitu juga matan dia yang terdapat dalam hadis tersebut, teks dia, adakah teks tersebut disampaikan dengan tepat, mengandungi percanggahan dengan ayat Quran, hadis lain dan lain sebagainya. Nah, hubungan antara ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis dirayah ini umpama hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan solat misalkan, bagaimana cara kita rukuk misalkan, bagaimana cara kita berwudu misalkan. Ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara detail dan praktikal berkenaan dengan ibadah kita. Sedangkan usul fiqh berkaitan dengan bagaimana kita nak memastikan apa dalil bahawa solat ni wajib kita laksanakan. Apa dalil yang mengatakan bahawa rukuk itu adalah perlu kita lakukan. Nah, usul fiqh berkaitan dengan prinsip-prinsip asas, teori-teori umum yang berkaitan dengan fiqh yang kita lakukan. Jadi perbahasan berkenaan dengan fiqh berbeza dengan perbahasan berkenaan dengan usul fiqh. Begitu juga perbahasan berkenaan dengan riwayat berkaitan dengan periwayatan hadis, bagaimana hadis diriwayatkan, bagaimana hadis dibacakan. Sedangkan dirayah berkaitan dengan sama ada hadis itu sahih atau tidak sahih. Sama ada hadis tersebut boleh diamalkan atau tidak diamalkan. Nah, ini sedikit sebanyak berkenaan dengan
apa yang dimaksud dengan ilmu ulumul hadis dan pembagian dia kepada dirayah dan riwayah, insya-Allah. Sidang pendengar yang saya kasihi, kita akan membicarakan pula beberapa istilah yang mempunyai maksud yang hampir sama sehingga kemungkinan boleh membawa kepada kekeliruan. Tajuk kita ialah perbezaan antara hadis, sunnah, athar dan khabar. Empat istilah ini mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut majoriti ulama hadis, istilah hadis, sunnah, athar dan khabar membawa maksud yang sama. Mari kita lihat pula pandangan yang lain. Berkenaan hadis dan sunnah, sebahagian ulama hadis menyatakan bahawa sunnah lebih khusus berbanding hadis kerana sunnah hanya dikira pada hadis-hadis yang diambil pensyariatannya. Hal ini bermaksud hadis-hadis yang telah dimansukhkan, yang ini tidak diguna lagi hukumnya, dan hadis-hadis berkenaan sifat fizikal Nabi Muhammad SAW tidak termasuk dalam pengertian sunnah kerana hadis-hadis ini tidak diambil lagi hukum hakamnya. Ini perbezaan di antara hadis dan sunnah menurut sebahagian para ilmuwan hadis. Kemudian istilah khabar. Apakah perbezaan di antara khabar dan hadis? Sebahagian ulama hadis yang lain mengatakan bahawa khabar lebih umum berbanding hadis. Khabar di sini merangkumi apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dan kepada selain daripada baginda. Maksudnya khabar merangkumi kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in dan sebagainya. Apa yang diriwayatkan khusus daripada Nabi SAW pula dipanggil hadis. Oleh itu, di sisi para ulama tersebut, setiap hadis adalah khabar dan bukan setiap khabar adalah hadis. Dan yang terakhir, perbezaan di antara hadis dan juga athar. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa athar adalah khusus kepada apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW pula disebut sebagai hadis. Jadi athar dikhususkan kepada sahabat dan tabi'in dan hadis dikhususkan kepada Nabi SAW.